Buletin Didik 15 November bersama saya Nohalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hak mengundi yang diberikan kepada golongan remaja berusia 18 tahun merupakan perkara baharu bagi pilihan raya umum PRU ke-15. Memperoleh sokongan 211 daripada 222 ahli parlimen, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan pada 2019 itu adalah bukti pemerkasaan demokrasi yang dimulakan oleh anak muda sekaligus mencipta sejarah baharu untuk negara. Namun, sejauh mana kuasa yang diberikan kepada golongan tersebut bakal mempengaruhi PRU 15? Adakah ia akan mengubah lanskap politik negara ke arah yang lebih baik? Dianggarkan lebih 21 juta pemilih berdaftar untuk PRU 15 dengan 58% adalah mereka dalam kelompok usia 18 hingga 40 tahun. Manakala belia berusia 18 hingga 20 tahun merangkumi 16% daripada 6.9 juta pengundi baharu. Menurut Pensyarakanan Sains Politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, sekalipun bilangan pengundi muda tidaklah begitu besar sehingga boleh mempengaruhi secara langsung kedudukan sesebuah kerusi, ia mungkin memadai untuk memberi kemenangan atau kekalahan bagi sesetengah calon yang bertanding. Kita berada dalam landasan yang baik dan saya percaya undi 18 ini juga akan memberikan satu nilai tambah, satu pembaruan perubahan kepada arena ataupun gelanggang politik tanah air, di mana kita juga akan menyaksikan kehadiran kelompok remaja ini dalam memainkan peranan mereka dengan lebih signifikan, dengan lebih penting dalam proses pembentukan sebuah negara bangsa yang akan melihat kepentingan setiap kumpulan selepas ini. Tambahnya, kematangan generasi muda bukan lagi suatu isu yang perlu dipersoalkan, terutama menjelang PRU 15. Sudah tiba masanya golongan ini diberi pengiktirafan dan penghormatan yang sewajarnya mengenai tanggungjawab mereka dalam soal masa depan negara. Kita membenarkan golongan yang berumur 18 tahun ini berkahwin. Kita membenarkan mereka mengambil lesen mereka. Kita juga mempunyai askar dan juga polis yang berumur 18 tahun ke atas. Malahan mereka juga boleh membentuk, menghasilkan, menumbuhkan syarikat sendiri, membayar cukai dan seolah-olah dalam perkara-perkara seperti itu kita tidak menyoal kematangan mereka, tapi bila datang kepada soal untuk mempertahankan masa depan dari sudut pengundian, kita masih lagi was-was. Bagi saya yang penting di sini adalah kita harus memberikan satu tanggungjawab besar kepada mereka. Amanah itu kita pikul bersama. Kita harus memainkan peranan untuk menggambling, memobilisasi kedudukan mereka, bukannya dipinggirkan. Dalam pada itu, beliau juga bertanggungjawab memanfaatkan peluang mengundi sebaik mungkin supaya hak mereka digunakan dengan bijak, matang dan berkesan. Hubungan saling melengkapi dan resiprokal antara pemain politik dan golongan belia adalah perkara penting yang perlu diterapkan menjelang PRU 15. Bukan sahaja dapat meluaskan penyertaan aktif anak muda dalam gelanggang politik, tetapi juga melahirkan pelapis kepada warisan kepimpinan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memastikan proses mengundi bagi individu positif COVID-19 di pusat pengundian di seluruh negara dilakukan dengan pantas bagi mengelak risiko penularan. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarum berkata, mereka yang positif perlu memaklumkan kepada pegawai Kementerian Kesihatan KKM mengenai status kesihatan mereka sebelum hadir ke pusat mengundi. Pegawai Perubatan KKM akan mengasingkan pengundi yang positif COVID-19 dan mereka perlu mengundi dengan segera. SPR juga akan cuba untuk memisahkan mereka dengan pengundi lain bagi mengurangkan kontak. Menurut Dr. Azmi, pengundi positif COVID-19 juga akan melalui laluan khas daripada bersentuhan atau bergaul dengan pengundi lain. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan semua individu positif COVID-19 wajib memakai pelitup muka ketika mengundi. Manakala pemakaian pelitup muka bagi pengundi lain adalah amat digalakkan. Pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenar menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing singgah di mana-mana sebelum dan selepas mengundi selain perlu pulang segera selepas selesai mengundi. Sementara itu, sejumlah 85% pengundi awal keluar mengundi setakat jam 2 petang tadi. Keseluruhan proses pengundian lancar.
Jumlah peratusan sebenar yang keluar mengundi selepas semua 578 pusat pengundian awal ditutup belum diumumkan. Berdasarkan Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 31 Oktober 2022, pusat mengundi awal ditutup secara berperingkat antara 12.30 hari hingga 5 petang. Sejumlah 265,531 pengundi dalam kalangan anggota tentera, polis dan polis gerakan am PGA serta pasangan mereka layak membuang undi awal. PRU 15 melibatkan 222 kerusi parlimen serta 117 kerusi Dun Perak, Pahang dan Perlis serta 1 kerusi berikutan pilihan raya kecil PRK di Dun Bugaya, Sabah. SPR sebelum ini mengeluarkan sebanyak 365,686 kertas undi pos untuk PRU 15 dan PRK Dun Bugaya. Hari mengundi ialah pada Sabtu ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin diiktiraf sebagai Fellow Certified Practicing Accountant CPA Australia. Melalui hantaran di Facebook, beliau berkongsi kegembiraannya atas pengiktirafan itu. Datuk Dr. Razzie turut mendedahkan pengalaman beliau sewaktu sedang mengajar di Australian National University, Canberra. Ketika sedang menyiapkan ijazah Dr. Falsafah PhD, beliau yang juga pemimpin pelajar telah mendaftarkan diri dalam program CPA Australia bagi membolehkannya menjadi seorang akauntan bertauliah. Meskipun sibuk menggalas pelbagai tanggungjawab, beliau nekat berpegang kepada sasaran hidup untuk mendapatkan PhD dan menjadi akauntan bertauliah sebelum berumur 35 tahun. Jelas Dr. Razzie untuk diiktiraf sebagai akauntan bertauliah, beliau perlu menduduki 6 peperiksaan. Mengakui sukar mencari keseimbangan antara semua tugasan dan tanggungjawab, beliau sangat bersyukur kerana mempunyai isteri dan anak-anak yang memahami dan sentiasa memberi sokongan. Datuk Dr. Razzie turut menitipkan pesanan kepada semua anak muda supaya menetapkan sasaran, fokus dan tidak berputus asa. Pengiktirafan Fellow CPA diberikan kepada individu yang telah mempamerkan sifat kepimpinan dan berkhidmat dengan cemerlang dalam kerjayanya dan kepada pihak awam. Perasaan saya menjadi pengundi pertama semestinya berdebar-debar kerana mereka yang saya pangkah ini bukan memegang jawatan biasa-biasa tetapi yang akan menjadi ketua negara dalam mengekalkan kedaulatan negara serta yang akan mencorak acuan negara dengan betul bukan sahaja pada masa kini juga pada masa akan datang. Kementerian Pendidikan KPM menghantar 43 peserta ke pusingan akhir World Robot Olympiad 2022 International. Ia dijadual berlangsung di Dortmund, Jerman bermula 14 hingga 22 November. Menerusi Facebook KPM, Majlis Penyerahan Jalur Gemilang kepada Delegasi Malaysia berlangsung di Putrajaya semalam. Ia disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali. Kontijen Malaysia terdiri daripada pegawai KPM, 9 guru pembimbing, 6 murid sekolah rendah dan 21 pelajar sekolah menengah. Turut serta 1 pasukan daripada Institut Perguruan, guru IPG Kampus Sarawak. Kontijen Malaysia diketuai Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian KPM Dr. Latif bin Muhammad. Antara sekolah yang menghantar pelajar mereka bersaing untuk Olimpiad ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh Kuantan, SM Sains Kota Tinggi dan SJKC Taman Konot di Ibu Negara. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa menganjurkan pelbagai program pembelajaran sepanjang hayat kepada komuniti. Terbaru ialah penganjuran khusus pembuatan makanan oleh Kolej Komuniti Segamat yang disertai kaum ibu melalui Kembara Unity TVET.
Program Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH antara salah satu nadi utama dalam inisiatif KPT Prihatin. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut meluangkan masa menghadiri kursus pembuatan tortilla wrap ini serta beramah mesra dengan peserta. KPT memberi peluang kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira umur dan tahap pendidikan untuk mengikuti kursus-kursus yang ada di kolej komuniti dengan pilihan mod pengajian yang fleksibel. Kembara ini turut membuka mata masyarakat betapa pentingnya penubuhan rangkaian kolej komuniti KK yang menawarkan pelbagai kursus berteraskan kemahiran yang dapat membantu mengubah sosioekonomi mereka. Pengajian peringkat sijil di KK turut menawarkan pelbagai pilihan kursus terkini mengikut keperluan pasaran dan industri. Kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Australia diperkukuh dengan penggabungan eksersis antara kedua-dua negara. Ia menerusi eksersis Paradise Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan eksersis Elangaru Tentera Udara Diraja Australia RAAF. Eksersis yang berlangsung selama 12 hari bermula Isnin lalu melibatkan lebih 1,000 pegawai dan anggota serta 30 pesawat. Eksersis Paradise oleh TUDM turut disertai Tentera Darat Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Manakala julung kalinya eksersis Elangaru yang terakhir kali dibuat pada 2018 turut digabungkan. Ia bagi mengukuhkan kerjasama pertahanan dan kebolehoperasian keupayaan udara antara TUDM dan RAAF. Komitmen RAAF dipamerkan apabila julung kalinya membawa pesawat halimunan canggih F-35A di negara ini. TUDM menampilkan aset terbaiknya seperti Su-30 MKM dan FA-18 di Hornet. Latihan bersama secara tidak langsung meningkatkan kredibiliti dalam menangani isu keselamatan negara dan serantau. Tahukah adik-adik, dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam sejarah Islam. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga ke abad ke-11 Masihi. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Sepanyol adalah dalam bidang astrologi dan astronomi. Astrolab merupakan salah satu peralatan astronomi yang dihasilkan pada dinasti ini. Astrolab digunakan untuk menentukan arah kiblat, masa pada siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala, pengembara dan pelayar Islam juga menggunakannya dalam penentuan arah. Teknologi astrolab Islam kemudiannya digunakan oleh masyarakat Eropah bermula dari zaman pertengahan dan menjadi instrumen astrologi dan astronomi yang penting dan digunakan secara meluas di seluruh dunia, menjadi perintis kepada ilmu astronomi moden. Jumlah penduduk dunia diunjurkan mencapai 8 bilion orang hari ini. Ia disahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerusi laman sesawang Day of 8 Billion. Menurut PBB, jumlah itu adalah satu peristiwa penting dalam pembangunan manusia. Hal ini berlaku disebabkan peningkatan jangka hayat manusia susulan penjagaan kesihatan awam semakin baik, pemakanan, kebersihan diri dan perubatan. Faktor lain termasuk tahap kesuburan yang tinggi dan berterusan di beberapa negara. PBB menganggarkan untuk mencapai populasi dunia sebanyak 9 bilion akan mengambil masa 15 tahun lagi disebabkan kadar pertumbuhan yang perlahan. Menurutnya, kadar populasi dunia dicatatkan bawah 1% pada 2020 dan adalah yang terendah sejak 1950. Ketika ini, China dengan jumlah penduduk 1.426 bilion masih yang paling ramai di dunia, diikuti India 1.412 bilion orang. Berbanding kadar kelahiran, jumlah penduduk berusia meningkat ketara di China. Tahun lalu, kadar kelahiran di negara itu ialah 1.16 sehingga dikategorikan antara yang paling rendah di dunia. Manakala tahun ini, ia menurun lagi ke paras bawah 10 juta berbanding tahun lalu 10.6 juta. Stesen janakuasa Battersea di London, United Kingdom membuka gelanggang ais pula hanya beberapa minggu selepas majlis perasmiannya. Gelanggang ais yang diberi nama Glide diperbuat daripada 3 gelanggang yang dihubungkan antara satu sama lain.
This is London's newest winter attraction, and we're incredibly excited to be bringing you Glides. We've got amazing new ice rink. It's brand new. It's London's only riverside ice rink. And obviously, when you look at the backdrop that we have behind us, it's easy to see why we've chosen this place to put it. Di tengah gelanggang terdapat pokok Christmas setinggi 9 meter sebagai perhiasan menyambut musim perayaan itu dan cuti hujung tahun. Bukan itu sahaja, pengunjung boleh menaiki roda ferris dan carousel atau berehat di dalam pondok-pondok menyerupai iglu yang didirikan di sini. Satu lagi tarikan utama ialah platform tinjau setinggi 109 meter bernama Lift 109. And I think only for the pure sheer exhilarance of being up at this height, seeing London, seeing its whole 360-degree panorama and a unique once-in-a-lifetime opportunity to do it, I think is the reason for people to come down here. Untuk menikmati pengalaman ini, pengunjung akan dibawa ke platform ini dengan menaiki lift kaca. Stesen Janakuasa Battersea suatu ketika dahulu menyalurkan tenaga ke seluruh kota London termasuk di Parlimen dan Istana Buckingham. Pembangunan semula stesen ini membabitkan kos £9 bilion atau sekitar 48 bilion ringgit yang turut dibiayai pelabur Malaysia. Qatar memperkenalkan replika boot yang disasarkan menjadi boot bola sepak terbesar di dunia menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Boot setinggi kira-kira 2 meter dan sepanjang 5 meter itu didirikan di Perkampungan Budaya Qatara. Orang ramai membanjiri majlis pelancarannya dan tidak melepaskan kesempatan merakam gambar serta video. Ia turut dimeriahkan dengan persembahan muzik tradisional. Turut kelihatan instalasi seni yang menggabungkan bendera pelbagai negara. Rata-rata pengunjung yang ditemui melahirkan keterujaan menyambut Piala Dunia dan memuji pelbagai usaha dan acara yang diatur pihak berkenaan untuk memeriahkan sambutannya. Pengesahan rasmi boot terbesar di dunia ini bagaimanapun masih dinantikan. Ia perlu diperiksa dan diumumkan secara rasmi oleh pihak Guinness World Records. Sukan ada misi lebih besar dirangka pelumba muda Muhammad Hakim Danish Ramli selepas muncul juara keseluruhan kejuaraan Asia Talent Cup ATC. Pelumba berusia 15 tahun itu nekat mengekalkan momentum kemenangan dalam penampilan sulungnya pada perlumbaan Red Bull MotoGP Rookies musim 2023. Hakim Danish tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam semalam selepas mencipta sejarah pada perlumbaan yang menutup tirai ATC di Mandalika International Street, Lombok, Indonesia. Selain menjadi rakyat Malaysia pertama bergelar juara, dia juga adalah pelumba kedua dari Asia Tenggara muncul pemenang sejak saingan itu diperkenalkan pada 2014. Pelumba berasal dari Terengganu itu mengumpul 187 mata keseluruhan mengetepikan cabaran Shinwa Izawa dari Jepun yang mengumpul 177 mata serta pelumba tuan rumah Vedi Ega 141 mata. Untuk tahun hadapan saya perlu bekerja keras lagi sebab tahun depan saya akan mengikuti ke Red Bull Rookies Cup. Di Red Bull Rookies Cup dalam kategori di sana agak mencabar bagi saya sebab rider-rider di Europe agak laju dan saya perlu prepare pada awal. Hakim Danish kini digilap oleh bekas pelumba MotoGP negara Zulfahmi Khairuddin bersama pasukan Zeki Racing. Perancangan buat masa ini, Hakim Danish akan beraksi 1 tahun lagi di ATC sebelum membuat penampilan sulung di Red Bull Rookies Cup. Bola sepak Piala Malaysia, pertemuan Sabah FC menentang Johor Darul Takzim JDT di Stadium Likas, Kota Kinabalu jam 8.15 malam ini membuka saingan separuh akhir pertama. Di atas kertas memang ramai memilih JDT, namun kelebihan bermain di gelanggang sendiri menjadi sandaran Sabah FC untuk mencipta kejutan.
Berdasarkan dua pertemuan pada aksi Liga Super musim ini, JDT membuktikan kelebihan mereka menundukkan Sabah FC di Likas 2-1 sebelum kemenangan 3-0 di arena sendiri Stadium Sultan Ibrahim. Meskipun masih berkeyakinan melakukan kejutan dengan sokongan padu di tempat sendiri, Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kin Swee mengakui terasa kehilangan dua tonggak Riza Ghazali dan juga Khairul Fahmi Cik Mat. Harapan Kin Swee, pemain yang bakal menggantikan dua pemain cedera itu mampu tampil cemerlang. Sabah FC mara ke separuh akhir selepas meniti detik mendebarkan. Mereka terpaksa berhempas pulas sebelum menang tipis menerusi agregat 2-1 ke atas Kuching City. Ini berbeza dengan JDT yang muncul pasukan pertama mengisi slot separuh akhir. Juara Liga Super dan Piala FA itu garang menundukkan Kelantan FC hasil kemenangan 3-0 di gelanggang lawan dan 5-0 di tempat sendiri untuk meneruskan kemaraan menerusi agregat 8-0. Paparan pelepasan puluhan anak penyu ke Lautan Pasifik di Panama mengakhiri buletin didik. Penyu spesies Lora ini antara yang terancam akibat penjualan telur, pencemaran pantai dan perubahan iklim global. Saya Nohalifah Ghani, hormat dan kita jumpa lagi.